Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud demi kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka ialah mereka melakukan rihlah bermusafir pada waktu sejuk dan pada waktu panas. Dan sembahlah Tuhan kepada rumah ini iaitu Kaabah yang memberikan mereka makan ketika mereka lapar dan memberikan mereka keamanan ketika mereka takut. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Saya membacakan ayat tadi menunjukkan bahawa bagaimana dua perkara yang sangat diminta oleh seorang manusia, iaitu keamanan apabila mereka takut dan juga kenyang apabila mereka ni lapar. Itulah dia tugas kerajaan bagi memastikan bahawa rakyat berada dalam keadaan aman dan rakyat berada dalam keadaan selesa dari sudut ekonomi dan juga kos sara hidupnya. Saya mengambil kesempatan ini untuk turut sama menjunjung kasih terhadap titah Duli Yang Maha Mulia Seri Baginda Ketua Agong baru 2 hari lepas, dan saya ingin mengambil kesempatan ini bagi mengajak rakan-rakan ahli dewan untuk sama-sama kita insaf apakah yang dirasai oleh rakyat di seluruh negara pada ketika ini. Kita mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri pada Februari lalu tentang usaha membasmi kemiskinan tegar yang sudah mencapai 100% kononnya di Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan. Tapi timbul persoalan, adakah kesemua itu dapat menggambarkan realiti sebenar yang berlaku kepada rakyat jelata? Adakah kerajaan sedang seronok berada dalam gelembung kelompok mereka sendiri sahaja dan semakin rimas dalam mendengar keluhan rakyat? Inilah yang perlu untuk didengar oleh kerajaan. Namun kita tengok pada ketika ini, pada saat ini, jam 1.55 tengah hari petang, tengah hari cuma ada seorang saja timbalan menteri yang sudi hadir ke dalam dewan ini. Terima kasih kepada kerajaan yang cukup prihatin. Saya ingin berikan amaran kepada kerajaan, jangan sesekali memangsakan rakyat dalam menguruskan negara. Kerana apa guna pelaburan meningkat kalau anak muda sudah penat memerah keringat tapi hidup masih melarat. Tak mengapa, kerana saya memetik kata-kata pujangga yang berhormat pandang, syukur Malaysia masih aman. Saya metik posting dalam Facebooknya 11 September 2015, salam Jumaat, kita sudah boleh mulakan dengan salam 4.4 selepas ini sebagai meraihkan kejatuhan mata wang. Itu ketika mata wang 4.4. Tak tahulah sekarang ini mungkin salamnya sudah berubah, salam 4.8. Isu ringgit, saya sependapat dengan rakan saya semalam, YB Paya Besar, yang menyatakan ringgit bukan satu-satunya faktor untuk mengukur kekuatan ekonomi negara. Betul, saya setuju. Saya setuju bahawa mana-mana kerajaan. Jadi kerajaan, isu ringgit ini tidak boleh kita nak baiki secara overnight. Tak boleh. Kita bukannya ada kasut Cinderella untuk berubah sekelip mata. Kita bukannya ada tongkat Nabi Musa untuk membelah laut. Betul. Tetapi persoalannya yang kita hadapi ini, kita berdepan dengan seorang Perdana Menteri yang sebelum ini menjanjikan macam-macam kepada rakyat. Bukankah Perdana Menteri sendiri pernah menyatakan, seperti disebut oleh Ketua Bangkas semalam, bahawa jika Anwar naik, ringgit naik, harga barang turun. Jika mahu dipakai hujah Perdana Menteri yang menyatakan bahawa sekarang ini bukan ringgit sahaja yang turun, yen dan China Yuan atau mata wang China juga turut mengalami kemerosotan. Ya betul. Tapi saya nak rujuk balik rekod. Ketika Perdana Menteri berkemping sekitar Oktober 2022, sebelum menyerang mata wang ringgit pada masa itu, nilai yen dan China Yuan pada sama saja seperti hari ini. Hari ini, 28 Februari 2024, satu ringgit Malaysia bersamaan 31.54 Japanese yen. Nilai ini sama sahaja pada 21 Oktober 2022 ketika kempen PRU15 sedang rancak dan Yang Muhammad Tambung ketika itu berkemping. Jika Anwar naik, ringgit naik. Pada masa itu, satu ringgit Malaysia bersamaan 31.52 Japanese yuan. Maknanya sama saja. Mari kita lihat pula mata wang China atau Chinese yuan. Hari ini, 28 Februari 2024, satu ringgit Malaysia bersamaan 1.51 Chinese yuan. Pada 21 Oktober 2022, nilai satu ringgit Malaysia bersamaan 1.55 Chinese yuan. Maknanya tidak banyak berubah. Artinya kenapa pada masa itu kononnya seolah-olah bila mata wang ringgit merosot, negara seolah-olah hampir hancur, oh sekarang ini jangan digunakan sebagai modal politik. Dulu Menteri Ekonomi menyatakan, untuk pastikan ringgit tak jatuh, jangan ikat ringgit,
tapi ikat Najib. Sekarang saya nak tanya, siapa yang patut diikat sekarang ini? Perdana Menteri kata, okey, tak apa, ringgit jatuh kerana kadar inflasi turun. Betulkah begitu? Kadar inflasi ini, kita semak data dari Dawson. Sebenarnya, poin di Petua, kadar inflasi pada hari ini turun dalam keadaan yang penuh, dalam keadaan tren penurunan yang biasa. Dan kadar inflasi 1.5 pada hari ini dicatat pada yang terakhir pada Disember 2023 1.5. Kadar inflasi seperti ini juga dicatat ketika zaman pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Saya ambil contoh, kadar inflasi pada Mac 2021, 1.7. Kadar inflasi pada Februari 2021, 0.1. Artinya, pada saat ini, kadar inflasi ini perkara yang biasa. Saya ucapkan tahniah, kadar inflasi 1.5 ada penurunan. Bagus. Tetapi, nak kata itu sebagai penanda bahawa Malaysia ini sudah pun segala-galanya baik, saya rasa itu merupakan satu persepsi yang tidak betul. Kalau begitulah, kalau nak kira kadar inflasi, saya ambil contoh. Hari ini, Kelantan, kalau kadar inflasi mengikut negeri, Kelantan 0.9% kadar inflasinya. Sekarang nombaklah Kelantan sebagai negeri yang terbaik dari sudut ekonomi. Negeri Sembilan, 1% kadar inflasi. Melaka 1.1, Terengganu 1.2, Kedah 1.3. Ini lebih rendah daripada kadar nasional. Berbanding Sarawak, kadar inflasi 20.4. Wilayah Pasukan Putrajaya 2.1. Selangor 1.7. Tinggi daripada kadar nasional. Jadi, dengan maksud ini, saya bermaksud bahawa jangan semata-mata mengemukakan angka-angka yang memihak kepada kerajaan semata-mata. Sebab itu saya kesian simpati kepada rakyat. Rakyat bertanya Perdana Menteri macam-macam. Bila nak bagi bantuan? 2-3 hari lepas saya dengar Perdana Menteri sebut, kalau diberikan semua harta yang disakau kepada negara, saya akan bagi semua bantuan kepada rakyat. Wow, hebat bunyi Perdana Menteri. Dah jadi macam-macam. Dah jadi macam-macam janji dikemukakan. Sambil jadi Perdana Menteri pun masih boleh lagi menyatakan bahawa kalau dikembalikan wang ringgit yang disakau, saya akan bagi semua kepada rakyat. Sebab itu, pandangan orang yang tidak berparti di luar sana, saya nak memetik seorang pemerhati politik bekas ahli parlimen DAP sendiri, Saudara Ong Kiamin, menyatakan bahawa jangan menggunakan alasan sakau lagi untuk nak bantu rakyat. Kerajaan dah berusia setahun lebih. Bantu rakyat dengan yang mampu dan jangan menggunakan sebarang alasan.